Memang tanah bersempadan dengan tapak rumah Alang Limah itu dibeli oleh Anjang Kimin daripada pesaka peninggalan keluarga Alang Limah sendiri. Terpaksa pula lah mereka ni ke pejabat tanah untuk pecahkan geran supaya mudah membayar cukai masing-masing. Alang Limah sendiri tidak berupaya mahu menghalang apabila emak saudaranya iaitu Uda Kesum berkeras juga mahu menjualkannya. Kadang-kadang bertengkar juga mereka ni pasal mahu membayar cukai ke pejabat daerah. Uda Kesum jarang mahu mendahulukan bayar cukai kalau malim kecil ke pejabat daerah urusan cukai tanah berkenaan. Apalagi mahu pecahkan geran, tentulah Uda Kesum mengelak. Kalaulah tidak disebabkan dia tu mandul sampai tidak beranak seorang pun, memang dia rela turunkan tanah pesaka itu kepada anaknya, Alang Limah. Tidak lama selepas jualkan tanah tersebut kepada Anjang Kimin, tiba-tiba saja Uda Kesum diganggu sakit dalam perut. Puaslah berubat hingga ke jerantut pun, penyakitnya tidak mahu seruh. Duit hasil jual tanah yang diterima daripada Anjang Kimin juga habis digunakan untuk berubat menemui dukun ke sana kemari. Setelah didesak oleh Alang Limah supaya berubat ke hospital, terpaksa jugalah Uda Kesum mematuhi. Siapa lagi boleh diharapkan kalau bukan anak saudaranya sendiri? Lama jugalah terkejang di hospital. Akhirnya, Uda Kesum menutup matanya rapat-rapat akibat lumpuh seluruh badan selepas mengidap sakit perut yang berpanjangan. Kami beli pun selepas dah berunding dengan Limah, jelas Uteh Bedah setelah diberitahu mengenai gangguan di rumah Limas peninggalan suaminya Anjang Kimin. Dia sendiri terkejut setelah diceritakan oleh Cikgu Sidik kejadian sairah yang terserempak jelmaan Anjang Kimin yang memaku dinding rumahnya. Tetapi Uteh Bedah mengakui yang suaminya seringkali mengeluh kerana bermimpi jatuh tangga yang reput hinggakan terasa pinggangnya sakit. Kadang-kala kakinya lenguh-lenguh tidak menentu sebelum jatuh sakit terkejang di tempat tidur. Bagaimanapun, Uteh Bedah mahu mempercayai kalau suaminya sekadar bermimpi. Beberapa kali juga Anjang Kimin merangkak ke bawah katil akibat diganggu mimpi berkenaan. Memang dia melihat dinding dapur rumah tergajai disebabkan papannya sudah pun reput. Maka tidak bertangguh, dia mencapai martul ataupun kita panggil hammer, penukul, untuk memaku semula papan dinding biar kukuh kembali tidak tergajai. Dia juga sandarkan tangga untuk memaku dinding yang tinggi melangkaui kepalanya. Sewaktu tangannya mahu memaku dinding, kakinya berjejak goyah di tangga disebabkan reput. Belum sempat tangannya berpaut, tubuhnya sudah pun tercampak ke tanah. Apabila terkial-kial mahu bangun, terasa pinggangnya sakit hinggakan kaki juga lemah tidak bermaya. Serentak dengan itu, dia terjaga dengan tergolek di bawah katil terkial-kial. Sebab itulah Uteh Bedah ketawakan dia sampai terkekeh-kekeh di tengah malam. Geli benar hatinya apabila kenangkan suaminya yang sudah tua boleh jatuh dari katil. Lainlah kalau budak-budak yang tengah lasak, memang tidak menghairankan sekiranya jatuh ke bawah katil demikian. Malah dia tidak peduli sangat apabila Anjang Kimin beritahu mengenai mimpinya. Beberapa kali jatuh katil, memang Anjang Kimin diganggu mimpi yang sama. Bukan isterinya Uteh Bedah sahaja yang tertawakan dia fasal mimpi berkenaan, malah anaknya Bahari juga tertawakannya. Ayah ni percaya sangat dengan mimpi. Usik Bahari mengerling ayahnya yang murung setiap kali kenangkan mimpi berkenaan. Buat malu aja. Dah tua-tua pun jatuh katil. Sengaja Uteh Bedah mengejek suaminya. Aku pun tak mahu jatuh lah, sahut Anjang Kimin kesal dengan ejekan Uteh Bedah. Tapi, ini bukan perkara mimpi. Mungkin perkara lain. Dia mendengar seolah-olah terkilan dengan kejadian yang menimpa dirinya. Perkara apa lagi? Bahari tetap tidak percaya dengan alasan yang diberikan oleh ayahnya. Ayah tu mimpi jatuh tangga. Sebenarnya ayah jatuh katil. Ujarnya ketawa memandang disebabkan ketawa memanjang disebabkan ayahnya terlalu sangat percaya kepada mimpi.
Sepanjang dia terkejang sakit, memang Ajang Kimin tidak mahu berubat ke hospital. Maka biarlah dia terengadah kasau atap di rumahnya kalau anak-anaknya tidak berupaya menemukan ubatnya. Dia tetap berpegang kepada mimpi yang dialaminya hingga beberapa kali jatuh katil. Bukan mudah mahu memujuk Ajang Kimin supaya dibawa ke hospital. Marah benar dia asal sahaja didesak. Sekalipun sepanjang malam dia mengerang kesakitan, maka terpaksalah Uti Bedah mematuhi apa saja kemahuannya selama terkejang di tempat tidur. Tetapi tanah pusaka yang dibeli daripada Uda Kesum itu tidak ada kena-mengena dengan Anjang Kimin. Memang Uda Kesum sendiri yang mendesak supaya mereka beli sahaja disebabkan sukar mahu membayar cukai selagi tidak pecah geran. Kadang-kala tersinggung juga Uda Kesum apabila didesak oleh anak saudaranya, Alang Limah. Kalau tidak kenangkan anak kakaknya sendiri, memang mahu juga Uda Kesum mencarut-carut, biarkan Alang Limah terkebil-kebil mata. Apa sangatlah yang nak dihebohkan dengan cukai tanah kampung yang tidak seberapa. Siapa saja yang pegang keran boleh je bayar cukai terlebih dahulu. Selepas itu mereka boleh berkira sama ada dibahagikan dua ataupun tidak. Disebabkan dia tidak mahu berpanjangan sibuk mengenai cukai tanah, pasal itulah Uda Kesum rela menjualkan sahaja tanah berkenaan. Puas juga dia memujuk Anjang Kimin membelinya biar mudah dipecah geran. Apa sangatlah dikira dengan tanah peninggalan emaknya kerana dia sendiri sudah memadai dengan tapak rumah yang diwariskan oleh suaminya. Tapi Uda Kesum memang pernah bagi tahu saya, tutur Alang Limah apabila diberitahu mengenai mimpi yang dialami oleh arwah Anjang Kimin itu. Pasal Anjang Kimin ke? Berdebar juga hati Uti Bedah dengan penjelasan Alang Limah. Kalau dia sudah tahu, kenapa didiamkan saja selama dengan tidak diberitahu kepadanya? Bukan Anjang Kimin, sahut Alang Limah mengisar duduk berpaling ke arah saya yang terconggok di sebelah Cikgu Sidik. Arwah Uda Kesum beritahu mengenai moyangnya, Patih Deman. Gementar juga suara Alang Limah apabila kenangkan cerita yang disampaikan oleh Uda Kesum kepadanya. Cikgu Sidik juga berpaling ke arah saya sambil menghela nafas. Kalau tidak, saya yang memulakan bertanya mengenai tanah pusaka tersebut. Memang Alang Limah sendiri tidak ambil peduli sangat mengenai nenek moyangnya Patih Deman itu. Memang kampung tersebut diteroka lama semenjak Patih Deman datang ke situ. Bukan tidak meneroka. Kat sini dia macam ada typo bukan in Bukan tidak meneroka tanah hutan yang banyak. Oh, teruk dia punya typo. Baik, saya cuba betulkan Bukan tidak mahu meneroka tanah hutan yang banyak binatang liar melintas. Kadang-kala tengah malam ngauman harimau juga dapat didengar di sebalik bukit. Sebab itulah tidak siapa pun berani meneroka tanah hutan kalau tidak berani berhadapan dengan gangguan binatang liar. Semenjak datang ke situ, memang Patih Deman tidak bimbang kalau setakat binatang liar terjonggol di tepi belukar. Isterinya Nenek Birah sendiri sudah beberapa kali terserempak suaminya tidur di atas perut harimau apabila keletihan selepas penat memugar kebun. Sementara dia bawakan nasi bekal ke kebun yang baru diteroka, Patih Deman akan berteduh di bawah pokok rendang untuk berehat. Dia tidak peduli sama ada berbaring di sisi harimau belang yang tengah lapar sekalipun. Memang tergamam juga Nenek Birah apabila pertama kali melihat kejadian demikian. Tetapi setelah beberapa kali terserempak, dia sendiri tidak bimbang apa-apa. Lantas sahaja dia melaung dari jauh supaya suaminya bangun segera. Sekiranya Patih Deman masih lagi tidur, bimbang juga dia mahu merapati harimau yang terkuap-kuap sambil mencelirkan lidah tatkala menganga lebar itu. Sebaik sahaja dikejutkan setelah dilaung oleh Nenek Birah, segera sahaja Patih Deman bingkas bangun. Dia akan menampar-nampar punggung harimau itu supaya berundur masuk ke dalam belukar. Maka tidak bertangguh harimau garang itu menyusup masuk ke dalam belukar. Awak ni lah, musuh pun dibuat main-main. Gerutu Nenek Birah memerhatikan suaminya bersiap-siap untuk menyuap nasi. Manalah pula musuh. Kalau musuh, tentu dah dibahami aku, sahut Patih Deman tersengih-sengih mengerling isterinya. Lambat laun tentu dibahamnya juga, ujar Nenek Birah melepaskan geram.
Kalau dah ajal, memang terletak pada taring dia. Dan macam mana nak dielak kan? Selamba Patih Demam menjelaskan, lantas menyuap nasi ke mulut. Sebelum jejakkan kaki ke situ, memang Patih Demam sudah bersedia menghadapi apa sahaja. Perkara harimau liar di tengah hutan tentu tidak sama dengan dia disuruh gurunya bertapa sampai 100 hari. Tatkala berseorangan di tengah gua yang jauh di dalam hutan belantara, dia mengalami bermacam-macam ujian yang perlu ditempuhi. Bukan setakat harimau belang yang tercangkung di hadapannya menjilat-jilat dada, malah ular sebesar batang kelapa juga menelannya sampai terasak ke usus. Kalau tidak tabah menempuhi ujian demikian, tentu Patih Demam tidak sempat balik menemui gurunya. Namun selepas gurunya mati, Patih Demam sengaja mengambil keputusan untuk berhijrah ke tanah Melayu. Dia berkahwin dengan Nenek Birah. Juga bukanlah di kampung berkenaan, tetapi setelah bernikah di Johor, barulah dia berpindah mencari tempat untuk meneroka. Tidak pernah pun dia beritahu mengenai amalannya kepada Nenek Birah. Apabila ramai orang meneroka di kampung itu, mereka kenali Patih Demam memang pandai bertukang kayu. Bukan setakat dirikan rumah, dia boleh bertukang. Sampaikan buat sarung dan ulu parang pun orang-orang kampung tempah pada Patih Demam. Seisi kampung tahu yang dia ni tukang kayu yang mahir. Di sebalik kemahiran Patih Demam itulah, Nenek Birah memahami asal sahaja dia mengetuk paku ke dinding, nescaya anak gadis akan mencarinya. Mereka tahan tercangkung memerhatikan Patih Demam bertukang sambil mengusik dengan senda gurau. Memang cemburu juga Nenek Birah apabila gadis-gadis yang datang itu mengilai ketawa tatkala usik-mengusik dengan Patih Demam. Tetapi dia terpaksa pendamkan rasa cemburu itu jauh di sudut hati kerana suaminya tidak pernah pun mencari gadis-gadis berkenaan. Hanya gadis-gadis itu datang melangut seharian suntuk sebaik saja mendengar Patih Demam mengetuk paku ke dinding. "Wah, ajarlah kita bertukang," usik Tisa, gadis berusia 16 tahun yang mahu datang melihat Patih Demam bertukang rumah. Sengajalah dia ke situ hingga tidak jadi mahu ke sungai membasuh pakaian. Orang perempuan kerjanya membasuh pakaian, bukannya bertukang rumah," ujar Patih Demam berpura-pura menasihati gadis berkenaan. "Kalau awak ajar, apalah salahnya? Bolehlah juga saya bantu awak bertukang." Terkekeh-kekeh Tisa mengerlingnya lantas melontarkan kain ke arah lelaki tersebut. Bukan Tisa saja yang tergoda kalau mendengar Patih Demam mengetuk paku ke dinding. Ramai gadis sebaya di kampungnya akan berebut-rebut menjengah muka di tempat Patih Demam bertukang. Kalau tidak bertukang rumah pun, mereka akan cari juga di rumah Patih Demam apabila lelaki itu mengetuk paku ke mana-mana. Siapa pun tak berani melarang sekiranya gadis-gadis itu datang mencari Patih Demam. Bimbang juga mereka sekiranya gadis-gadis itu dipengapa-apakan oleh lelaki itu. Kalau tidak digalang, tentu Patih Demam tidak akan merosakkan gadis-gadis yang boleh dianggap sebagai anaknya itu. Lagipun anak-anak Patih Demam sendiri sudah ada yang berkahwin. Tentulah dia tidak tergamak mahu merosakkan gadis-gadis berkenaan. Sekiranya orang-orang kampung tidak menyinggung perasaan dia, kalau setakat usik-mengusik, apalah sangat salahnya. Tetapi Nenek Birah tidak boleh biarkan Patih Demam menggoda gadis-gadis yang masih muda. Lambat laun, tentu hati suaminya akan terbuka. Ya Allah, akan terbuka juga mahu mengambil gadis berkenaan untuk menjadi isteri. Masakan boleh dibiarkan panggang di hadapan kucing sekalipun takat dihidu-hidu sahaja. Memang nenak pula dah. Ya Allah, memang nikah juga Patih Demam dengan Tisa setelah beberapa kali mereka bertemu. Keputusan Patih Demam mahu menikahi gadis yang sebaya dengan anaknya itu tidak dapat dihalang oleh sesiapa pun. Malah anak-anaknya juga tidak berani membantah setelah ayahnya membuat keputusan demikian. Nenek Birah yang mula-mulanya terkilan dengan perbuatan suaminya itu terpaksa juga mematuhi. Apalah gunanya dia menghalang kalau Tisa sendiri sudah rela dimadukan. Bukannya Tisa tidak tahu mengenai Patih Demam yang sudah beristeri dan beranak pinak.
3 bulan selepas Patih Demam bernikah dengan Tisa itulah, tiba-tiba Nenek Bira dikejutkan tengah malam oleh bayangan wanita muda berpakaian serba putih kain kasar. Terkejut juga Nenek Bira kerana disangkanya dia bermimpi. Tetapi dia belum pun tidur tatkala bayangan wanita muda itu menjelma. Dia masih lagi terconggok di hadapan rumah menganyam tikar. Disebabkan Patih Demam bermalam di rumah Tisa pada waktu itu. Kakak tahu ke Patih Demam tu dah melanggar pantang? Beritahu wanita itu mengibas-gibas pakaiannya hinggakan terbau haruman wangi di segenap penjuru rumah. Biarlah, sahut Nenek Bira tergamam dengan jelmaan bayangan wanita berkenaan. Janganlah dikatakan biar, kakak. Lantas wanita muda itu mengingatkan dia. Ilmu amalan dia tu dipantangkan bernikah dua. Lainlah kalau isteri tuanya meninggal dunia. Ujar wanita muda itu tersengih-sengih macam mengejek Nenek Bira. Biarlah dia tanggung sendiri. Sengaja Nenek Bira melepaskan geram kerana menuduh wanita muda itu sengaja mahu menyakiti hatinya. Manalah tahu, kot-kot dia akan bunuh kakak kerana takut terlanggar pantang. Semakin galak wanita muda itu menghasut biar Nenek Bira hilang sabar. Tetapi dia tabahkan hatinya melawan godaan itu kerana menyedari di hadapannya hanyalah jelmaan syaitan yang mahu merosakkan rumah tangganya. Patih Demam bukannya gila, tegas Nenek Bira mencemik muka meluahkan rasa benci. Sebelum dia bunuh kakak, eloklah kakak bunuh dia. Tersengih-sengih bayangan wanita muda itu menghasut untuk menimbulkan rasa dendam Nenek Bira.